Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengerusi DAP, Lim Guan Eng lega dan bersyukur kerana keputusan Mahkamah Tinggi di sini hari ini yang memihak kepadanya dalam kes saman fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mahkamah hari ini memutuskan Muhyiddin Yassin telah memfitnah ahli Parlimen Bagan itu dan memerintahkan beliau membayar ganti rugi sebanyak RM1.35 juta. Ia berhubung kenyataan yang dikeluarkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kutipan cukai serta penalti terhadap Yayasan Al-Bukhari ketika Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan. Kata Lim Guan Eng, keputusan hari ini telah memberikan beliau keadilan buatnya mengikut lunas perundangan. Terima kasih kepada barisan peguam mewakili saya. Saya bersyukur dengan keputusan hari ini yang mana penghakiman dengan jelas membuktikan apa yang dikatakan tentang saya adalah tidak berasas sama sekali. Kenyataan seumpama ini sebenarnya mampu mengganggu gugat keharmonian antara kaum di negara ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat dakwaan bahawa saya yang ketika itu berstatus Menteri Kewangan telah membuat keputusan membatalkan pengecualian cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Ternyata itu tidak benar dan mahkamah telah membuktikan tuduhan berat seperti itu ke atas saya, katanya kepada media hari ini. Kata Lim Guan Eng lagi, beliau pada awalnya enggan mengambil pendekatan saman, sebaliknya telah meminta Muhyiddin Yassin menarik balik kenyataan tersebut. Namun ahli Parlimen Pago itu enggan melakukan demikian. Saya minta beliau buktikan sama ada saya benar-benar telah lakukan seperti dakwaan beliau. Beliau ulang kali kembali dakwaan tersebut dan saya tiada pilihan selain menyamannya. Isu pengecualian cukai telah berlaku ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi perkara ini tiada kena mengena dengan saya, namun saya terheret sekali lagi sehingga reputasi dan nama saya dalam pelbagai kaum di negara ini terjejas, ujarnya. Sebelum ini, dalam pernyataan tuntutan yang difailkan pada 27 Mac 2023, Lim Guan Eng mendakwa Muhyiddin Yassin ditahan SPRM pada 9 Mac 2023 dan dibebaskan dengan jaminan pada sebelah petang. Kata Lim Guan Eng, kenyataan fitnah berkenaan antaranya bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dengan memberi kuasa dan mengarahkan LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas Yayasan Kebajikan apabila ia tidak patut dikenakan cukai. Jelas beliau, kenyataan itu seolah-olah bermaksud beliau bersifat perkauman, anti-Melayu dan anti-Islam dengan sengaja menyasarkan Yayasan Al-Bukhari dan dirinya serta sengaja mensabotaj yayasan berkenaan. Ini juga bermaksud dakwa Guan Eng, beliau seorang pendendam dan bertindak dengan niat jahat dengan menyalahgunakan kuasa serta tidak cekap ketika memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan. Muhyiddin Yassin sebelum ini dalam satu kenyataan mendakwa Guan Eng sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap keputusan mengenakan semula cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Ujar Muhyiddin selepas Sepakatan Harapan PH mentadbir negara pada Mei 2018, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN enggan melaksanakan pengecualian cukai yang telah diberikan sebelum ini. Pengerusi DAP, Lim Guan Eng lega dan bersyukur kerana keputusan Mahkamah Tinggi di sini hari ini yang memihak kepadanya dalam kes saman fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mahkamah hari ini memutuskan Muhyiddin Yassin telah memfitnah ahli Parlimen Bagan itu
dan memerintahkan beliau membayar ganti rugi sebanyak RM1.35 juta. Ia berhubung kenyataan yang dikeluarkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kutipan cukai serta penalti terhadap Yayasan Al-Bukhari ketika Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan. Kata Lim Guan Eng, keputusan hari ini telah memberikan beliau keadilan buatnya mengikut lunas perundangan. Terima kasih kepada barisan peguam mewakili saya. Saya bersyukur dengan keputusan hari ini yang mana penghakiman dengan jelas membuktikan apa yang dikatakan tentang saya adalah tidak berasas sama sekali. Kenyataan seumpama ini sebenarnya mampu mengganggu gugat keharmonian antara kaum di negara ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat dakwaan bahawa saya yang ketika itu berstatus Menteri Kewangan telah membuat keputusan membatalkan pengecualian cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Ternyata itu tidak benar dan mahkamah telah membuktikan tuduhan berat seperti itu ke atas saya, katanya kepada media hari ini. Kata Lim Guan Eng lagi, beliau pada awalnya enggan mengambil pendekatan saman, sebaliknya telah meminta Muhyiddin Yassin menarik balik kenyataan tersebut. Namun ahli Parlimen Pago itu enggan melakukan demikian. Saya minta beliau buktikan sama ada saya benar-benar telah lakukan seperti dakwaan beliau. Beliau ulang kali kembali dakwaan tersebut dan saya tiada pilihan selain menyamannya. Isu pengecualian cukai telah berlaku ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi perkara ini tiada kena mengena dengan saya, namun saya terheret sekali lagi sehingga reputasi dan nama saya dalam pelbagai kaum di negara ini terjejas, ujarnya. Sebelum ini, dalam pernyataan tuntutan yang difailkan pada 27 Mac 2023, Lim Guan Eng mendakwa Muhyiddin Yassin ditahan SPRM pada 9 Mac 2023 dan dibebaskan dengan jaminan pada sebelah petang. Kata Lim Guan Eng, kenyataan fitnah berkenaan antaranya bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dengan memberi kuasa dan mengarahkan LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan apabila ia tidak patut dikenakan cukai. Jelas beliau, kenyataan itu seolah-olah bermaksud beliau bersifat perkauman, anti-Melayu dan anti-Islam dengan sengaja menyasarkan Yayasan Al-Bukhari dan dirinya serta sengaja mensabotaj yayasan berkenaan. Ini juga bermaksud dakwa Guan Eng, beliau seorang pendendam dan bertindak dengan niat jahat dengan menyalahgunakan kuasa serta tidak cekap ketika memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan. Muhyiddin Yassin sebelum ini dalam satu kenyataan mendakwa Guan Eng sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap keputusan mengenakan semula cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Ujar Muhyiddin, selepas Sepakatan Harapan PH mentadbir negara pada Mei 2018, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN enggan melaksanakan pengecualian cukai yang telah diberikan sebelum ini.